Alright, so far nama Clean Kicks ni yang sebenarnya bukan nama Clean Kicks pun. Time tu nak fikir nama memang renyah, susah. Aku nak bagi nama Shuspa, satu nama Shuspa ni time tu memang tak ada idea. Banyak lah tanya member bagi suggestion apa semua. So aku kumpul, aku pilih lah yang mana yang berkenan time tu. So selain daripada kawan-kawan bagi nama tu, time tu aku ingat lagi dia biasa benda ni common lah. Biasa kalau lelaki nak cari idea, kau kena masuk dalam bilik kau peram tu, baru timbul lah idea. Bilik apa? Bilik termenung. So far yang aku boleh bagi tahu, perjalanan Clean Kicks ni bermula daripada aku lah. Aku buat benda ni mula-mula as a hobby. Kemudian aku rasa dalam Malaysia ni, Shuspa ni satu benda yang baru time tu. So aku banyak lah pergi event, pergi festival-festival kasut yang ada dekat Malaysia ni. So aku nampak benda tu as opportunity lah bagi aku, peluang. So aku buat sendiri dekat rumah. Time tu sekitar tahun 2016. Waktu tu aku duduk rumah sewa lagi. So aku ambil kasut-kasut kawan-kawan aku, and then aku buat sendiri lah. Kenapa aku nak buat Clean Kicks ni as a company? Kenapa aku nak buat Clean Kicks ni as a satu organisasi? Sebab aku nampak benda ni dia boleh create satu komuniti baru yang ada dalam scene kasut. Kalau korang nampak lah, scene kasut ni dia ada sneakerhead, dia ada fashion, dia ada stylist. So benda ni kalau aku rasa lah, kalau aku masuk dengan diorang ni, apa akan jadi? So daripada situlah aku create benda ni supaya Shuspa ni boleh blend in dengan culture tersebut. Alright, setakat ni ada lebih kurang dalam 7-8 orang juga, dan ada yang keluar dan masuk, itu standard. Tapi yang stay, alhamdulillah lebih daripada 3 orang. Aku bersyukur sangat sebab yang stay ni yang percaya dengan aku punya konsep, aku punya idea, dan kita orang bukan create benda tu personal punya idea. Maksudnya kita orang bincang, meeting, and then kita nak buat apa, kita macam mana kita nak bergerak, semua kita buat dalam satu meeting. At one point, staff yang paling banyak lah yang ada dekat Clean Kicks ni lebih kurang dalam 10 orang. Lebih kurang lah. Masing-masing ada dia orang punya position, dan yang keluar time tu pun agak ramai. Boleh dikatakan 7 hingga 6 orang lah keluar. Time tu terdesak lah. Sebab Shuspa ni benda baru. Semua orang tak, time tu lah yang keluar tu semua orang tak percaya aku lah, senang cakap. Aku tak salahkan siapa yang keluar daripada Clean Kicks, cumanya itulah benda baru, susah untuk orang nak percaya. Okay, di samping tu, orang yang pernah ada dalam Clean Kicks ni secara tak langsung lah, dia menyumbang kepada perjalanan Clean Kicks ni. First of all, penggerak bagi Clean Kicks ni, of course lah, aku ada dua orang kanan, aku ada orang kanan dan orang kiri aku, iaitu Nazir dan Farid. So far yang menjalankan ketika kritikalnya Clean Kicks tu, diorang je ada. Aku dah letakkan kepercayaan 100% dekat diorang. Nama aku Nazir. Aku punya position currently dekat Clean Kicks sebagai content creator. First time aku join Clean Kicks sebagai joint venture je. Aku tak pernah terfikir atau terniat pun nak work together dengan Clean Kicks, tapi jalan tu seakan-akan terbuka. Aku punya relationship dengan Clean Kicks agak funny sebab aku tak join Clean Kicks daripada awal. Alip start Clean Kicks pada tahun 2017, tapi aku join Clean Kicks 2019 macam tu. First time aku approach Alip untuk create satu produk berjenama Clean Kicks, and everything start from there.
joint venture dengan CleanKicks hanyalah, of course, as other business untuk earn more income lah. Yang aku tak sangka adalah aku akan quit aku punya kerja hakiki untuk fokus 100% dekat CleanKicks. It's funny, aku yang asalnya joint venture dengan CleanKicks end up jadi staff CleanKicks. Nama aku Farid. Aku dekat CleanKicks ni sebagai front end counter, technician kasut, tapi yang bahagian cat-cat lah, mostly. Aku juga jaga account untuk CleanKicks, jaga cash flow. Macam mana aku boleh terlibat dengan CleanKicks Pada mulanya lah, aku nak buat part time je, nak tolong kawan-kawan. Tak cukup orang masa tu. So, masa tu aku ada kerja hakiki, so aku masuk CleanKicks ni waktu malam dia lah. Cuci kasut, tolong-tolong. Tapi dah lama sangat aku part time tu, tengok bisnes dia makin berkembang. Dia macam tak ada orang lain yang buat masa tu. Kita orang je yang obvious sangat, yang ramai orang nampak as a local Chuspa lah. Aku start dengan CleanKicks masa part time sejak ujung 2018 macam tu lah. Part time je masa tu. Pergi pick up kasut, cuci, pergi hantar balik kasut kat customer. Sampailah masa tu dekat rumah kawan-kawan juga. Base kita orang dekat rumah masa tu. So kalau rumah tu available, baru boleh buat kerja lah. Kalau rumah tu tak available, tak boleh jalan kerja lah. Sampailah kita orang kat kedai bulan 12 2019. Okay, awal-awal dulu memang aku nak buat part time je. Tapi bila aku nampak ada potensi dekat bisnes ni yang boleh grow bigger, aku decide untuk stay selama mana yang mungkin, sampailah aku betul-betul nampak dia punya konsistensi untuk grow bigger tu ada. And aku stay sampai sekarang lah. So daripada aku memang tak ada kerja buat sini, aku ada kerja hakiki buat part time, sampailah aku berhenti kerja hakiki tu full time kat sini. So aku percaya bisnes ni boleh grow bigger lah, and boleh bantu semua staff cari makan lah. Rezeki bukan soal gaji. Yang memilih kerja berdasarkan gaji ni adalah salah seorang yang rugi. Dia mulanya memang ayah saya bantah keras lah. Tapi setelah dia tengok saya punya usaha, saya punya jalan kerja, saya punya business profile, so dari situ dia percayalah yang saya mampu melangkah sendiri. Pada situ juga dia bagi dorongan yang sangat kuat, sentiasa support saya. Perik dia masa awal-awal PKP dulu lah. Kita orang daripada rumah, base kita orang dekat rumah. Bulan 12 2019 kita orang masuk kedai, saya tak kedai. 1/1/2020 kita orang operasi kedai. Masa tu kedai kita orang satu kedai, dua business, dua owner. So kita orang dapat separuh kedai je masa tu. And bulan 3 PKP. Imagine baru 3 bulan masuk kedai, everything shut down. PKP 1.0. Kedai tak boleh buka, orang tak boleh keluar, tak ada keperluan untuk orang cuci kasut. Perdana Menteri pun umum, Kementerian Kesihatan pun umum duduk rumah. So time tu memang tak ada income lah dekat CleanKicks. So bagi aku itu satu keperitan lah. Macam mana kami survive? At that time, untuk kita orang survive, CleanKicks jual buah. Time tu memang aku rasa macam ni lah. Macam ni sebenarnya nak jadi buruh. Sewa nak kena bayar, walaupun dikurangkan, sewa nak kena bayar. Time tu memang struggle gila. Aku memang tak boleh buat apa. Kita hantar rumah ke rumah, area Bangi, Kajang, Putrajaya, Puchong dan sekitar. Time tu fikiran aku just nak selesaikan sewa kedai je. Lepas dah selesaikan, kita fikir cara lain. Alip dengan Nazir je lah yang cari duit untuk bayar sewa. Sampailah boleh operasi, barulah kita orang deal dengan customer secara pick up and delivery lah.
2023 kita orang mengalami krisis di mana bisnes kita orang stagnan. Everything grow daripada segi sales, influence, follower, everything lah. But sampai certain point, everything become stagnant. Selama 3-4 bulan juga lah. So kita orang pelik, kat mana salah ada apa semua kan. Rata je. Bukanlah merudum teruk, tapi sama je. Tak berubah. Sales sama, customer sama, semua sama. Tak ada apa yang berubah. Senang kata tak ada peningkatan lah. Walaupun ada profit, tapi tak ada peningkatan. So kita orang decide untuk buat perubahan sikit dalam kita orang punya sistem, dalam kita punya harga servis, dan lepas tu barulah nampak ada income sikit. And Alip tak tunggu lama lah. Everything change bila kita hire seorang Mamat ni sebagai kita punya content creator. Aku import seorang player iaitu Amir untuk decorate Clean Kicks punya marketing style dekat media sosial. Tak daripada ada content creator tu, memang kita orang punya business ni naik mendadak. Viewer kita orang naik, follower kita orang naik, customer yang datang pun memang merata lah. Bukan dalam Selangor saja, post pun banyak daripada luar Selangor. Daripada bulan 7 sampailah sekarang memang kita orang punya business makin menaik. Tak daripada situ, aku nampak potensial yang lebih besar yang kita unlock untuk Clean Kicks ni. Growth makin tinggi, makin steady. So alhamdulillah benda tu berjaya. Dekat situ nampak sale dan progress daripada marketing side tu improve lah. So itulah zaman kenaikan Clean Kicks. Okay guys, so nama aku Amir. Currently aku punya position as a marketing strategist kat dalam ni. So dulu aku sebagai content creator, tapi aku terpaksa lepaskan position tu sebab aku pun ada kerja hakiki yang lain yang mengganggu waktu aku untuk nak buat konten dan semua. And then start bila aku join Clean Kicks, aku start join Clean Kicks masa tahun, seingat aku lah, bulan 7 tahun 2022. Dan macam mana aku boleh terlibat, time tu aku dah lama tak datang sini. Saja aku datang lepak. Time aku datang tu ada Nazir seorang je time tu. Borak dengan dia. Dia pun macam tanya dekat aku lah, Mem, macam mana lah kalau nak buat konten dan semua. Dia tanya orang yang salah sebenarnya waktu tu, sebab aku bukan content creator. Mungkin dia tanya aku pasal konten sebab masa PKP, sebelum ni aku agent insurans, aku nak buat branding lah. Tapi yang masa aku nak buat branding tu tak menjadi pun benda tu. Mungkin sebab dia nampak video tu, dia tanya-tanya aku share je lah apa yang aku tahu, apa yang aku boleh share semua kan dekat diorang. So bila aku share, bila aku tengok je Clean Kicks punya IG, dan tu aku nampak macam okay, ada progress. Maksudnya apa nasihat yang aku bagi kat Nazir, dia sampaikan dekat Alip dan tu. Sebab aku nampak Alip yang duduk kat depan kamera. Lepas tu nak dijadikan cerita. Konten tu berjalan dalam 3 ke 4 konten. Aku rasa 3 je kot konten yang diorang buat lepas tu. Lepas tu dah tak ada konten, senyap. Lepas tu tiba-tiba Nazir approach aku. Dia cakap, Alip ada nak offer kau ni, dia cakap macam tu, untuk buat konten. Tapi waktu tu aku dah kerja. And then bila aku jumpa Alip, borak-borak, Alip cakap, okay tak apa, kau jadi part time content creator kat sini. Benda yang paling crucial lah time tu, aku rasa memang yang paling aku rasa tak boleh nak jawab bila dia tanya aku, berapa kau nak? Benda tu paling crucial untuk aku, sebab bagi aku, untuk aku nak letakkan sesuatu harga untuk aku yang tak ada apa-apa, tak ada value waktu tu. Sebab contoh kalau aku demand kat dia, okay boleh aku nak gaji sekian-sekian, tapi aku tak boleh nak deliver apa benda yang dia nak. So benda tu dia akan membuatkan reputasi kau ni jatuh lah. So aku cakap kat Alip, tak apa, kau bagi je berapa yang kau nak bagi, aku tak minta. Aku buat dulu, kita tengok macam mana. And then kat situlah bermula aku terlibat dengan Clean Kicks. Okay, nama aku Muhammad Zaidi bin Abdul Hamid.
AKA dalam kedai ni diorang panggil aku Bidot. Position aku dalam kedai ni senior technician. Lebih kurang macam tu lah. Kerja dalam kedai ni sejak bila kan? Maybe bulan 12 2022, hujung tahun. Alip panggil aku masuk kedai dia untuk cover sebab terlampau banyak time tu. Jadi fikir. Bulan 1 2023 masuk kedai. Jadi dalam masa ni dah setahun rasanya. Kenapa aku jual clean kick Sebab sebelum ni clean kick ni memang aku selalu hantar pun kasut, cap, repaint semua. Lepas tu dah satu masa tu Alip tekan-tekan so masuk. Mungkin manpower tak cukup. Jadi aku nak cabar diri aku masuk sini sebab aku tak tahu macam mana diorang cuci lama ni, gam, repaint. Jadi aku tak tahu. Jadi bila aku duduk sini aku masuk, aku faham macam mana kerja yang sebenarnya diorang buat ni. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nazir Azrin aka Iin. Kat Clean Kick ni position saya adalah shoe technician cleaning. Saya orang-orang tukang cuci lah. Saya terlibat dengan Clean Kick ni tahun lepas, bulan 8, bulan 7 lebih kurang. Saya boleh join Clean Kick ni sebab saya tak buat apa. Saya tak ada belajar, saya tak ada kerja, tak ada apa. Abang saya pula menekan-nekan saya, suruh saya masuk kerja dengan dia. Okay, first of all, kenapa join Clean Kick? Sebab abang saya nekan-nekan lah, suruh kerja dengan dia. Saya tak tahu pun Clean Kick ni buat apa benda Clean Kick ni. Lepas saya masuk, baru saya tahu Clean Kick ni shoe spa ada, buat bersihkan kasut lah, senang cerita. Saya masuk sini sebab saya nak belajar benda baru. Kalau tidak, saya lebih kepada manufacturing. Okay, Assalamualaikum. Nama aku Adib atau lebih dikenali sebagai Gom kat dalam Clean Kicks ni. So position aku dekat dalam Clean Kicks ni as a shoe technician dan juga front end counter. Aku mula join Clean Kicks ni baru lagi, tak sampai setahun pun lagi. Dan mula-mula aku join tu sebab aku approach Alip, and then aku nampak yang Clean Kicks ni tengah grow and banyak barang yang di receive daripada customer dan sebagainya. So aku rasa aku just try my luck kalau ada kekurangan manpower dekat dalam ni. Assalamualaikum, nama aku Afiq. Aku sebagai shoe technician dekat Clean Kick. Aku punya scope lebih kepada gam dan aku assistant kepada Bidot. Aku dengan Clean Kick ni baru lagi, tak sampai hampir 2 bulan lah. Aku join pun sebab first daripada Bidot, dia cerita dekat aku pasal Clean Kick dan aku approach Alip lah untuk masuk ke Clean Kick. Siapa penggerak dalam Clean Kicks? Benda tu tak fair kalau aku cakap Alip penggerak, Alip seorang penggerak. Kalau nak cakap pasal penggerak ni, aku rasa semua orang yang terlibat dengan Clean Kicks secara langsung ataupun tidak penggerak Clean Kicks. Of course, Alip sebagai seorang founder, dia yang start everything, and aku yang join afterwards also play a part of it, and semua staff yang ada sekarang yang join along the way memainkan peranan masing-masing dan menjadikan Clean Kicks macam mana hari ni. Bagi aku, penggerak dalam Clean Kicks adalah semua orang. Tak ada bos, kerja tak jalan. Tak ada seorang tak cukup, kedai tak jalan. Seorang tak cukup, kedai tak jalan. Pada aku personally, masing-masing ada part masing-masing lah untuk menggerakkan Clean Kicks ni. Tapi yang paling utama pada aku, Farid dengan Nazir. Reasonnya sebab kalau tak ada Farid, memang kedai orang kata memang agak kelang kabut. Nazir ni lah yang akan handle segala produk, yang akan sediakan segala macam produk yang akan digunakan dekat dalam ni. Sebab kalau tak ada produk tu, penyediaan produk tu, kerja tak boleh jalan. Untuk bahagian aku lah, sebab aku banyak yang bahagian belakang. Untuk aku, kalau Nazir tak ada untuk repaint, memang susah untuk kita settlekan kerja. Keperitan dalam Clean Kick Peritan dia orang dalam Clean Kick ni suka nekan-nekan kerja. Tapi tak apa lah, nama pun kerja. Nekan-nekan untuk ajar aku belajar lebih bagus lah. So lagi satu, aku ada buat kesilapan parade kasut Adidas Gucci rosak, bleeding. Itu nak buat balik, buat seorang-seorang memang susah. Tapi kita orang teamwork, tolong ini lalas jadi memang cantik. Aku tak pernah rasa paradenya susah dekat dalam ni, macam mana yang diorang cerita zaman PKP dan sebagainya. Tapi aku harap aku boleh teruskan journey dengan Clean Kicks ni untuk masa akan datang. Okey, setakat ni nak kata benda tu perit tak ada pun sebenarnya. Tapi sebab hari-hari kita hadap tina dengan gaman,
memang kepala nak pecah tu. Keperitan aku kerja kat klinik ni, buat masa ni kalau keperitan pasal emosi diri tak ada, tapi kalau bab kerja tu time bulan puasa geng, bulan puasa tu memang perit dia punya banyak kerja tu lah. Aku tak pernah lalu tau zaman daripada Clean Kick start daripada 2017 tak silap aku, sampailah aku masuk. Tapi benda yang paling perit adalah bila aku masuk sini, sebelum aku nak mula, aku tanya sale dia orang kan, berapa sale kedai ni, dan aku minta lah report untuk aku monitor lah benda tu. So bila aku tengok, itulah benda yang paling perit aku tengok. Bila kau tengok report tu macam, biar betul diorang ni sale takat macam ni kan, tapi boleh buka kedai. Aku tak cakap aku power buat bisnes, aku memang tak pandai, jujur aku cakap aku tak reti buat bisnes. Tapi bila aku tengok macam tu dalam keadaan sebenarnya kau ada kedai tapi sale macam tu, macam mana kau boleh survive dengan cukup-cukup makan macam tu? Nazir pernah cakap dia pernah ada gaji dia kat klinik 200 je time tu. So benda tu yang paling aku rasa macam perit lah untuk ditelan. Tapi disebabkan benda tu lah, bila orang bagi kepercayaan kat aku dan aku tengok pun report macam tu, aku cakap tak boleh ni kan. So aku kena buat something. Apa yang buatkan aku nak bergerak dengan klinik? Aku tahu sebab dorang ni ada yang special skill masing-masing, macam Nazir, Farid, Alip, Amir dan semua lah, Apid, Gom, Iin, ada skill masing-masing tau. Jadi kat situ kita kena tahu, kena tanya dorang macam mana aku nak kena macam tu juga, macam mana nak jadi macam dorang. Kenapa aku join Clean Kick? Sebab first kali aku rasa kat sini aku boleh grow aku punya skill lah. And aku rasa dekat sini staff semua sangat supportive. Okay, apa yang membuatkan aku nak bergerak dengan Clean Kick aku memang minat kasut, tapi tu lah tak mampu lah nak beli kasut-kasut mahal macam ini kan. So at least aku dapat pegang, dapat tengok depan mata kan. So salah satu sebab kuat dia sebab aku minat kasut lah. And aku nampak bisnes ni ada potensi untuk grow bigger, so aku stay sampailah sekarang. Apa yang membuatkan aku nak bergerak dengan Clean Kicks aku boleh cakap aku sebelum ni tak pernah ada exposure tentang apa benda yang aku minat, apa benda yang aku nak buat. Daripada aku zaman sekolah lagi aku tak pernah tahu apa benda yang nak. Tapi sejak aku masuk Clean Kicks, aku rasa macam jiwa aku ni dekat marketing tau. So aku macam nak belajar banyak benda pasal marketing. Sebab aku nampak Clean Kick ni demand banyak tau. Demand orang nak cuci kasut ni, tapi orang yang nak buat tak ada. So aku nampak benda lah Clean Kick ni boleh pergi jauh lah. Sebab tu aku nak gerak dengan Clean Kick. Aku tak tahu apa lagi future plan Clean Kick, tapi aku tahu Clean Kick boleh pergi jauh kan. Sebab aku nampak dekat dalam ni semua orang very supportive and hardworking, di mana yang diorang ni boleh motivate aku untuk jadi orang yang lebih hebat daripada yang sebelum ni. Aku cakap sebelum ni confidence level aku paras ni je, tapi sekarang ni aku boleh cakap aku dah gain more confidence level dekat dalam ni. Pada asalnya of course niat awal aku nak join Clean Kicks ni hanya purely untuk earn more income, but along the way aku notice yang orang yang involved dalam Clean Kick dan ada sampai sekarang masing-masing ada vision sendiri. Walaupun kita orang punya goals berbeza, potential Clean Kicks aku dah nampak daripada awal lagi. Of course sebab itulah at the first place aku propose untuk join venture dengan Clean Kicks. So Alhamdulillah sampai 2024 ni Clean Kicks mampu survive. Pertamanya aku nak jadikan Clean Kick ni sebagai satu hub di mana dia bukan sekadar buat cleaning, dia ada buat coaching, dia ada buat marketing, dia ada buat media dan pelbagai lagi lah. Tapi dalam scene kami, dalam community kami, for the first step kita dah lalui. I mean kita dah buat servis. And then sekarang ni kami tengah buat coaching and marketing. So siapa-siapa yang nak belajar coaching ke, nak belajar cuci kasut ke, bolehlah ambil kelas coaching kami. Misi aku dekat Clean Kick ni, aku nak potong abang aku lah. Abang aku dia kata dia master sangat apa cuci kasut ni, gempak sangat. Sekali cuci bersih lah, memang dia king lah. Aku nak potong dia, aku nak jadi king. Misi aku dengan Clean Kick,
aku nak buat servis baik, servis paling terbaik untuk bagi Klinkik ni pergi jauh. Misi untuk aku 2024 ni, aku nak gain daripada banyak skill lah. Kalau boleh, orang kata dalam setiap role dalam Klinkik ni, kalau boleh aku nak belajar daripada diorang kan. Dan untuk Klinkik, aku nak pastikan yang slot untuk GAM tu sentiasa ada. Sebab sekarang kita memang agak pack, dan aku harap 2024 ni aku boleh settlekan semuanya. So misi aku untuk tahun 2024, aku nak gain lebih lagi dari segi confidence level aku. Walaupun aku dah cakap tadi kat Paras ni, aku nak dia lagi tinggi. Sebab aku ditugaskan ada role baru untuk aku handle dalam Klinkik ni, dan aku harap aku boleh contribute sampai aku benyai. Okay, merci untuk diri aku kan. Macam aku, diri aku ni suka cabar diri aku sebenarnya. Benda tak boleh aku akan try, cuba. Sebelum ni aku tak tahu pasal GAM pun. Lepas tu aku belajar, tunjuk, pada tengok dengan teliti pada dorang ni. Dia mengajar, Nazir ajar. Jadi kat situ aku boleh rehat. Jadi satu hari mungkin aku dapat mengajar pergi tempat lain mungkin. Dan untuk Klinkik kan, banyak kasut pending tu. Settlekan kasut yang GAM ni banyak lah. Memang kena settlekan untuk satu masa nanti orang hantar, okay kita terus buat. Tak ada cut lah. Tak ada tunggu masa. Keliling aku ramai yang buat bisnes. Aku punya target untuk diri aku boleh bantu kawan-kawan aku ni untuk growkan bisnes diorang juga. So itu goals aku lah untuk 2024. Target aku untuk Klinkik, aku nak Klinkik ni bagi dekat orang luar. Tak kisahlah orang baru nak belajar ke, dia nak belajar marketing, nak belajar cuci kasut, nak belajar repaint semua. Tentu kita bagi semua. Sebab apa yang kita dapat ni, kalau kita simpan seorang-seorang, lama-lama benda tu boleh mati lah. Baik kita share dengan orang ramai, supaya orang ramai pun boleh naikkan ekonomi diorang. Benda ni boleh bantu diorang, dan benda tu salah satu benda yang aku pegang daripada dulu lah. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada orang lain. So itulah benda yang aku nak diri aku buat, dan aku nak Klinkik buat dekat orang ramai juga. Tahun ni aku nak cuba untuk bagi kelainan lah untuk diorang, supaya orang nampak Klinkik ni macam dia bukan sekadar shoe spa yang biasa. Aku nak ada sistem yang super good lah, yang aku boleh handle, so that aku boleh delegate kerja-kerja lain dengan smooth untuk capai kepuasan customer. Untuk tahun ni memang aku nak perubahan besar dalam kita punya sistem lah. Sebab dalam kedai ni, segala kasut keluar masuk, aku akan ambil tahu lah. So bila kasut tu masuk, bila kasut tu nak keluar, aku kena ambil tahu, aku kena bagi tahu diorang. So kerja tu akan jadi smooth, quality of course nak tip-top lah. Isi untuk Klinkik pula tahun ni kita nak capai target untuk sebulan at certain amount lah, and kita nak buat banyak, and kita nak bagi banyak. Contohnya kita dah buat servis, and kita akan ajar macam mana orang lain nak buat servis macam kita orang. So kita dah ada kelas untuk coaching, and dah ada start orang datang belajar dengan kita orang, and kita akan ajar daripada A to Z, daripada dia tak tahu membasuh sampai dia tahu membasuh, so that kita orang achieve kita punya target, and kita orang bagi balik dekat orang, sampailah orang tu dapat jalankan bisnes dia dengan stabil lah. Misi aku untuk 2024 ni, kalau nak dibezakan atau diasingkan aku punya personal mission dan Klinkik punya mission, aku rasa tak fair. Sebab apa? Aku dah curahkan segala jiwa dan raga aku untuk Klinkik. Walaupun of course aku ada aku punya personal goals. Aku nak juga resort PRX Tiffany. Yang aku aim untuk 2024 ni adalah nak sale yang lagi tinggi, lagi banyak, meletup pacak roket habis punya. The bigger goals adalah nak mantapkan sistem dalam Klinkik ni, nak grow bigger and stronger kita punya team, and nak expand business Klinkik ni ke cabang yang lebih banyak, terutamanya bab training and coaching. Misi untuk diri aku, first of all, of course lah, aku nak jadi leader yang berkualiti dalam satu organisasi. And then aku nak jadikan Klinkik ni bukan sekadar di Bangi, tapi dia ada dekat seluruh Malaysia kalau mampu lah. Alright, misi 2024 untuk Klinkik, aku boleh cakap satu benda lah. Kali ni aku mengamalkan konsep appreciation above expectation. Apa tu? Oi, tak cantik. Air Force One Paranoid sebut. Dia G-Dragon lah.
Baju ni hijau. Wait, baju ni hijau. Bodoh tak payah bodoh.